Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Mudah-mudahan adanya manfaat pengajaran yang kita perolehi dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-4375. Kita berada pada hadis-hadis berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa situasi apa yang dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman yang berat, hukuman mati bagi orang-orang yang Islam. Maka ada 3 situasi yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. 4375 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini menceritakan lebih kepada sanad rantaian perawi. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi Tawil. Wabihi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan Tawil. Wabihi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus kulluhum an al-A'mash bi hadzal isnad mislah. 4376 baca. Maka ini 3 keadaan yang Nabi SAW menyebut akan dijatuhkan hukuman yang berat kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. 4376 baca. Maka Nabi SAW telah berdiri di kalangan kami seraya bersabda, wallazi la ilaha illahu, demi zat yang tiada Tuhan yang layak disembah kecuali ia. La yahillu, tidaklah dibenarkan damu rajulin muslim, untuk menumpahkan darah mana-mana orang Islam yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kecuali pada 3 kesalahan. Illa thalathatu nafar, kecuali pada 3 orang, 3 golongan. Yang pertama, at-tariku lil Islam al-mufariqu lil jamaah, seseorang yang murtad, meninggalkan Islam dan memisahkan dirinya daripada kelompok Islam. Awil jamaah syakka fihi Ahmad. Wathayyibu zani, yang kedua seseorang yang telah berkahwin namun masih melakukan zina. Dan yang ketiga, wan nafsu bin nafs, seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja. Qala al-A'mash fahaddathtu bi Ibrahim fahaddathani an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha bimislih. 4377 ini pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat-riwayat sebelum ini. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Hajjaj bin Sya'ir wal Qasim bin Zakaria qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an al-A'mash bil isnadain jami'a nahwa hadits Sufyan wa lam yadhkur fil hadits qawlah wallazi la ilaha ghairuh. Bab yang seterusnya ada 2 hadis di dalam bab ini, 4378, yang mana menceritakan bahawa orang-orang yang memulakan sesuatu pembunuhan, dan kalaulah ada orang lain meniru perbuatan buruk dia, maka orang yang memulakan perbuatan teruk tersebut dia tetap ada bahagian dan juga mendapat dosa. Bayani itham, penerangan bahawa akan mendapat dosa, man sannal qatal, orang yang mula-mula telah melakukan pembunuhan. 4378 terus.
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, la tuqtal, tidaklah dibunuh seseorang itu zulman, dengan penganiayaan, dengan kezaliman. Kejap. Maka sabda Nabi SAW, tidaklah dibunuh mana-mana nyawa secara zalim. Zalim bermaksud dengan penganiayaan, dengan penindasan, tanpa sebab, dengan sengaja. Illa, kecuali, sabda Nabi, kana ala bani Adam, ada bahagian dosa. Ada bahagian dosa ke atas anak Adam yang pertama, kiflum min damiha, bahagian daripada pembunuhan tersebut. Maka siapakah yang akan mendapat bahagian dosa? Itulah Qabil. Kenapa dia mendapat dosa? Sebab dialah orang yang mula-mula telah membunuh manusia yang lain, itulah Habil. Maka sabda Nabi SAW, kenapa Qabil mendapat bahagian dosa? Li'annahu, kerana sesungguhnya dia, kana awwala man sannal qatal, dia adalah orang yang mula-mula telah memulakan pembunuhan. Maka daripada hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada baris yang kedua daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal haditsu min qawaidil Islam, hadis ini menjadi salah satu daripada kaedah penting di dalam Islam. Wa huwa anna kullaman ibtada'a syai'an minasyarr, bahawa sesiapa yang menjadi pemula kepada mana-mana keburukan dan maksiat yang berlaku, maka dia akan mendapat dosa setiap orang yang meniru dan mengikut perbuatan dia. Kana alaihi mislu wizri kullu man iktada bihi fi dzalik. Contoh, kalaulah dia adalah pemengaruh media sosial yang terkenal, dia buat benda yang tak elok, ataupun dia adalah artis, dia buat benda tak elok, dan orang lain buat benda tak elok itu kerana dia, ikut dia, mengidolakan dia, pengikut dia, walaupun dia tak suruh, tapi dia buat dan dia tunjukkan dan dia sebarkan, maka setiap orang yang melakukan dosa tersebut, hadis ini menjadi dalil bahawa mereka akan tetap dapat dosa, dan orang yang menjadi penyebab orang lain mengikut perbuatan tersebut, dia akan mendapat dosa daripada setiap orang yang melakukan dosa tersebut. Jelas ke jelas? 4379 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. وبه إليه قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير تاويل وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس تاويل وبه إليه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى لأنه سن القتل ولم يذكر أولا. Bab yang seterusnya adalah Imam Muslim membawakan dua hadis dalam bab ini nak menerangkan al-mujazati bid-dima' fil akhirah, adanya pembalasan berkenaan tentang penumpahan darah di hari akhirat, wa annaha, dan sesungguhnya pembalasan berkenaan tentang penumpahan darah, awwalu ma yuqda, adalah perkara pertama yang akan diputuskan hukumannya di antara manusia pada hari kiamat. Nak menunjukkan, nak menggambarkan betapa seriusnya perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus baca riwayat 4380. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, awwalu ma yuqda, perkara pertama daripada hukuman yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat, fid dima, adalah berkenaan tentang isu nyawa, isu pembunuhan, isu menumpahkan darah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang pertama, kenapakah ini adalah hukuman yang mula-mula Allah akan jatuhkan pada penghujung baris yang pertama? Li'izami amriha,
kerana besarnya kesalahan ini, wa kabiri khatriha, dan besarnya isu ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Imam Nawawi, hadis ini tidaklah menentang hadis yang kita biasa baca yang masyhur, di mana baginda bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang manusia akan dihisap, disoal pada hari kiamat adalah solat. Maka tak ada bertentang pun. Maka solat itu adalah perkara pertama yang Allah akan tanya di antara seorang hamba dan hak-hak Allah. Sementara berkenaan tentang isu pembunuhan, isu penumpahan darah, maka itu adalah perkara yang pertama di antara manusia dan juga hak manusia yang lain. Jelas ke jelas? 4381 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi la qala wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi Tawil wa bihi la qala wa hadatsani Yahya bin Habib qala hadatsana Khalid yani ibn al-Harith Tawil wa bihi la qala wa hadatsani Bishr bin Khalid qala hadatsana Muhammad bin Ja'far Tawil wa bihi la qala wa hadatsana Ibn al-Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Ibn Abi Adi kulluhum an Syu'bah an al-Amash an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. Ada sedikit sahaja perbezaan, namun riwayat ini adalah lebih kurang sama dengan riwayat-riwayat yang lain. Bab yang seterusnya, maka di sini Imam Muslim membawakan banyak hadis nak menerangkan taghliz tahrim, betapa tegasnya pengharaman ad-dima berkenaan penumpahan darah, pembunuhan manusia lain, wal a'rad, al-a'rad bermaksud maruah ataupun harga diri. Maka Islam melarang daripada kita menjatuhkan maruah orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Wal amwal, dan juga berkenaan tentang harta kekayaan orang lain, maka adanya pengharaman tegas untuk kita tidak mengambil harta ataupun membunuh mana-mana nyawa dan jiwa serta menjatuhkan maruah sesiapa. Riwayat 4386. Maka ini adalah cebisan riwayat daripada hadis khutbah perpisahan Nabi SAW yang Nabi sampaikan pada 10 Zulhijjah di padang Arafah. Tapi bukanlah maksudnya di tempat di mana terletaknya Jabal Rahmah. Ini kita telah baca dalam bab haji, perjalanan haji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? 4382 baca sanad dia. Daripada Abu Bakrah yang mana nama asalnya Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, inna zaman, sesungguhnya masa, qad istadara, telah berputar dan kembali. Istadara bermaksud berpusing, ataupun terjemah mudahnya adalah sesungguhnya masa telah kembali kepada asal. Kahayatihi, sebagaimana keadaan masa pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apakah maksud masa telah kembali kepada asal? Kita hanya boleh faham bila kita baca penjelasan Imam Nawawi daripada bawah pada baris yang kedua, 4, 6, 8, pada baris yang ke-8, 9. Maka kata Imam Nawawi, faqala al-ulama ma'nahu annahum fil jahiliyah, bahawa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah, bahkan masyarakat Arab kebanyakannya pada zaman jahiliyah, yatamassaku dan millati Ibrahim, maka mereka turut berpegang kepada kepercayaan Nabi Allah Ibrahim, bahawa ada beberapa bulan di dalam setahun yang dikenali sebagai 4 bulan suci, 4 bulan haram. Apakah 4 bulan tersebut? Kita akan baca sebentar sahaja lagi. Lalu dalam 4 bulan ni mereka tak boleh, maka dalam 4 bulan ini mereka tak boleh menganiaya orang, berperang, mereka tak boleh mengangkat senjata dalam tempoh 4 bulan ini. Wa kana yashukku alaihim, dan perkara ini menjadi sukar ke atas masyarakat Arab dalam untuk mereka perlu menangguhkan peperangan
terutamanya pada 3 bulan haram, 3 bulan suci yang berturut-turut. Fakanu idza taju ila qitalin, maka adalah orang-orang Quraisy dan masyarakat Arab apabila mereka perlu untuk berperang, ukhiru, maka mereka akan melewatkan bulan haram kepada bulan yang selepasnya, iaitu pada bulan Safar. Maka contohnya bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka kerana mereka nak berperang, mereka ubah bulan haram yang tak boleh berperang tersebut kepada bulan Safar. Kemudian pada tahun depan, mereka ubah pula kepada Rabiul Awal, dan begitulah seterusnya sehingga menjadi cacar marba akan kalender pada zaman tersebut. Menjadi cacar marba, menjadi tak menentu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bayangkan, wahakadha yaf'aluna fi sanah ba'da sanah. Inilah sikap mereka pada setiap tahun. Mereka suka mengubah jadual dan juga mengubah perkiraan bulan. Hatta ukhtulita alaihimul amar, sehingga situasi menjadi tidak lagi mereka boleh tahu mana satu bulan yang betul, mana satu keadaan yang betul. Wasadafat hajjatun Nabi, dan telah bertepatan pada tarikh Nabi SAW melakukan haji, maka tarikh tersebut telah kembali kepada asal. Setiap tarikh adalah kembali kepada waktunya yang sebenar. Sebab itulah baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa telah kembali kepada asal sebagaimana keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apakah keadaan masa bila Allah menciptakan langit dan bumi? Sabda Nabi SAW, dalam setahun ada 12 bulan. Daripada 12 bulan ini, ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai arba'atun hurum, bulan-bulan yang suci. Diharamkan penganiayaan, kezaliman, pembunuhan dan sebagainya. Dan ini daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Sabda Nabi SAW, apakah 4 bulan ini? Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan berasingan, itulah bulan Rajab, yang merupakan bulan yang dipegang oleh golongan Mudhar. Maka kenapa Nabi SAW sebut Rajab Syahrul Mudhar? Maka Imam Nawawi terangkan pada baris yang kedua, 4, 6 daripada permulaan tajuk, bahawa kerana sebahagian daripada masyarakat Arab mereka panggil Rajab pada bulan yang lain. Hanya masyarakat Mudhar yang mereka berpegang kepada bulan Rajab yang asal, sebab itu Nabi menisbahkan kepada perkara tersebut. Itulah bulan Rajab yang terletak di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Kemudian Nabi bertanya, ayu syahrin hadha, kita berada pada bulan yang mana? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi telah terdiam sejenak, sehingga kami menyangka yang Nabi ingin memberikan bulan ini dengan nama yang lain. Maka baginda bersabda, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami berkata, bahkan betul wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, maka kita berada di negeri mana? Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW telah berdiam seketika, kata para sahabat, hatta dhananna, sehingga kami menyangka yang Nabi ingin untuk memberikan nama tempat ini dengan nama yang lain. Maka baginda bersabda, alaysal baldah, bukankah ini adalah negeri yang aman, ini adalah tanah haram? Maka kami berkata, bahkan ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, fa'ayu yaumin hadha, maka apakah hari yang kita berada sekarang ini? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi terdiam seketika, sehingga kami menyangka bahawa kami akan memberikan nama, Nabi akan memberikan nama dengan nama yang lain. Maka baginda bersabda, bukankah hari ini adalah 10 Zulhijjah? Maka kami berkata, bala, bahkan betul wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya nyawa kamu, darah kamu, harta kekayaan kamu, wa ahsibuhu qala wa a'radakum, maruah diri dan juga kehormatan diri kamu, haramun, maka ianya adalah terpelihara kesuciannya sesama kamu, sebagaimana sucinya kemuliaan hari kamu ini, negeri yang aman ini, bulan yang mulia ini, iaitu bulan Zulhijjah. Sabda Nabi SAW, wasatalqawna rabbakum, dan kamu kelak akan berjumpa dengan Allah Tuhan kamu, dan Allah akan bertanya kepada kamu tentang amalan kamu. Maka baginda mengingatkan, fala tarji'unna, maka janganlah sesekali kamu kembali selepas kewafatanku menjadi sesat. Apakah maksud sesat? Yadribu ba'dukum, kamu
kamu berperang, kamu membunuh sebahagian kamu akan yang lain. Maka di hujung hadis Nabi bersabda, ala ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tak hadir. Fala'alla ba'da man yuballighu, mudah-mudahan sebahagian daripada orang yang menerima hadis ini yakunu aw'a, menjadi lebih faham, menjadi lebih ingat berbanding yang mendengarnya. Kemudian sabda Nabi SAW, ala hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikan? Qala ibn Habib fi riwayatih wa Rajab Mudar wa fi riwayati Abi Bakar fala tarji'u ba'di. Sekejap, kita 5 minit, kita akan sambung balik insya-Allah. Sekejap.
Okey, jap. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf, tak perasan tak ada suara. Okey. Maka Nabi tolong dengar, ada suara tak sekarang? Dekat Facebook. Maka Nabi SAW telah duduk di atas unta baginda. Sebab itu tempat yang paling tinggi yang ada untuk Nabi menyampaikan khutbah. Wa akhadha insanun bi khitami. Dan ada seorang sahabat lain yang memegang tali kekang baginda Nabi unta baginda. Maka baginda Nabi SAW telah bersabda. Sabda Nabi SAW, atadruna ayya yaumin hadha? Maka Nabi bertanya, adakah kamu tahu hari apakah yang hari ini? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW terdiam dalam riwayat yang sebelum ini, sehingga kata Abu Bakrah, sehingga kami menyangka yang Nabi akan memberikan nama yang lain kepada hari ini. Nabi SAW bertanya lagi, alaysa biyaumin nahri? Bukankah hari ini adalah hari nahar yang merupakan 10 Zulhijjah? Para sahabat berkata, bahkan betul wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya lagi, fa ayyu syahrin hadha? Maka bulan apakah yang kita berada sekarang? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah kita berada pada bulan Zulhijjah? Maka kami berkata, bahkan betul wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya lagi, fa ayyu baladin hadha? Kita berada pada negeri yang mana? Cuba tengok siapa. Kulna, maka kami pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, berkata perawi, hatta dhananna, sehingga kami menyangka bahawa Nabi SAW akan memberikan nama yang lain kepada negeri ini. Maka Nabi SAW sengaja bertanya ini nak memberi perhatian akan kemuliaan hari tersebut 10 Zulhijjah, akan kemuliaan bulan tersebut, bulan haram, bulan Zulhijjah, dan akan kemuliaan tempat tersebut, iaitu kawasan Tanah Haram, kawasan yang mulia. Maka kami pun berkata, bahkan betul wahai Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, fa inna dima'akum, maka bagaimana sucinya ketiga-tiga keadaan ini, maka sesungguhnya darah-darah kamu, harta kekayaan kamu, kehormatan diri kamu, alaikum haram, adalah terpelihara kesucian, terpelihara kemuliaannya di antara kamu. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana terpeliharanya kesucian hari kamu ini, fi syahrikum hadha, bulan kamu ini, fi baladikum hadha, pada negeri kamu ini. Kemudian di hujung hadis Nabi mengingatkan untuk yang hadir, yang ada ilmu, yang tahu sesuatu, untuk jangan berhenti menyebarkan, menyampaikan kepada yang lain. Sabda Nabi, falyuballigh syahidul ghaib, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian kata perawi, summan kafa'a, in kafa'a bermaksud inqalaba, kemudian Nabi telah pergi kepada 2 ekor kibas Nabi SAW. Kibas bermaksud kambing biri-biri. Amlahain. Apakah maksud amlahain? Iaitu kibas yang berwarna putih, namun tutup pintu. Namun mempunyai tompok-tompok hitam. Tompok-tompok hitam. Iaitu kibas yang bercampur di antara warna putih dan hitam. Maka Nabi SAW telah menyembelih 2 kibas tersebut, 2 kambing biri-biri tersebut. Wa ila juzai'ah minal ghanam. Kemudian Nabi SAW telah pergi pula kepada satu kawanan kambing ataupun satu kelompok kambing, dan Nabi telah membahagi-bahagikan di antara kami untuk disembelih pada 10 Zulhijjah. Riwayat 4384 dan 85. Maka ini adalah riwayat yang lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan insya-Allah. Kita tak terjemahkan. وبه إليه قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكر
An abihi qala lamma kana dhaka al-yawm jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'idin qala wa rajulun akhadha bizimam. Zimam dan khitam memberi maksud yang sama, tali yang ada pada unta supaya kita boleh kontrol unta tersebut agar berhenti ataupun ke kanan dan ke kiri. Au qala bi khitami fa dzakara nahwa hadits Yazid bin Zurai'in 4385. وبه إليه قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر تعويل. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن عمر بن جبل وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأرادكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده. وقال في الحديث, namun dalam riwayat ini ada penambahan kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana terpelihara kesucian, terpelihara kemuliaan hari kamu ini, pada bulan kamu ini, pada negeri kamu ini. Maka Nabi SAW nak memberi pemahaman kepada kita bahawa betapa mulianya kedudukan maruah, kedudukan harta dan kedudukan nyawa manusia lain, sehingga Nabi memberi perumpamaan sebagaimana mulianya tanah haram, sebagaimana mulianya bulan-bulan haram, dan juga sebagaimana mulianya tarikh penting 10 Zulhijjah di dalam Islam. Kemudian sabda Nabi SAW, ila yaumi talqawna rabbakum, dan hendaklah kamu menjaga kemuliaan, kehormatan yang Allah telah tetapkan pada ketiga-tiga ini sampailah pada hari yang mana kamu bertemu dengan Allah. Nabi bertanya, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat pun menjawab, na'am, bahkan wahai Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, Allahumma syhad, ya Allah jadilah saksi bahawa baginda Nabi SAW telah menyampaikan pesanan ini. Bab yang seterusnya adalah berkenaan tentang sihhatul ikrar. Sah bermaksud diterima. Diterima al-ikrar, pengakuan, bil qatal, tentang pembunuhan. Maka kalaulah ada seseorang itu dia mengaku dia membunuh orang lain, maka pengakuannya akan diterima. Wa tamkini waliyil qatil min al-qisas, dan akan diserahkan pembunuh kepada keluarga si mati, keluarga orang yang kena bunuh, supaya boleh dijatuhkan hukuman qisas. Maksudnya boleh untuk, contohnya ada seseorang ini keluarga dia kena bunuh, maka boleh untuk diserahkan pembunuh agar keluarga si mati mengambil qisas dan membunuh pembunuh tersebut. Wastihbab talabil afwi minhu, namun disunnahkan, digalakkan untuk hakim, untuk qadi, untuk pemerintah meminta kemaafan bagi pihak si mati, bagi pihak pembunuh kepada keluarga si mati, dengan syarat dia mestilah bertaubat. Dan maksud maaf adalah dia tetap kena bayar diyat, bukanlah maaf kosong. Maksud maaf adalah dia tetap mendapat diyat 100 ekor unta, namun tidaklah dia balas nyawa dengan nyawa, walaupun itu adalah hak dia. Jelas ke jelas? 4386 baca sanad dia. Maka daripada sahabat Nabi SAW, Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, inni laqa'idun ma'an Nabi, sesungguhnya aku pernah duduk bersama dengan Nabi SAW, idh ja'a rajulun, tiba-tiba telah datang seorang lelaki, yaqudu akhar, menarik lelaki lain, binis'atin, dengan tali yang diperbuat daripada kulit. Nis'ah pada baris yang kedua. Kata Imam Nawawi, nis'ah bermaksud hablun min juludin, iaitu tali yang diperbuat daripada kulit.
Faqala, maka lelaki yang menarik ini berkata, wahai utusan Allah, hadza, orang ini qatala akhi, telah membunuh saudaraku. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada orang yang didakwa membunuh tersebut, aqataltah, adakah benar kamu telah membunuh keluarganya? Maka pembunuh tersebut, faqala, maka orang yang menarik tersebut berkata, innahu laulam ya'tarif, sesungguhnya kalaulah orang ini dia tidak mengaku pembunuhan tersebut, aqamtu alaihil bayinah, akan aku datangkan ke atasnya saksi. Maksudnya dia kata, wahai Rasulullah, aku ada saksi. Maka akhirnya orang yang dituduh tadi berkata, na'am qataltuh, ya, aku telah membunuh dia. Maka Nabi pun bertanya, kaifa qataltah, bagaimana kamu telah membunuh orang tersebut? Maka dia pun bercerita, kuntu ana wahu, adalah aku dan orang yang telah dibunuh tersebut, nakhtabitu, kami mengumpulkan daun-daun daripada sebatang pokok. Fasabbani, maka tiba-tiba orang tersebut telah mencelaku, memakiku, berkata buruk tentangku. Fa'aghdabani, maka perkara tersebut menjadikan aku marah. Fadarabtuhu bil fa'si, maka aku telah pukul dia dengan hentakan kapak, ala qarnih, pada pertengahan kepalanya. Faqataltuh, maka aku telah membunuhnya. Maka Nabi SAW bertanya kepada pembunuh tersebut, hal laka min syai'in, adakah kamu mempunyai sesuatu, tuaddihi ala nafsik, yang kamu boleh untuk membayar sebagai diat bagi membebaskan diri kamu? Nabi tanya, kamu ada tak 100 ekor unta nak bayar diat? Supaya Nabi boleh pujuk keluarga si mati ini untuk maafkan. Maka sebab itu daripada sini menjadi dalil sunnah untuk meminta keluarga si mati untuk memaafkan pembunuh tersebut dan menerima diat sebagai ganti. Maka berkatalah lelaki ini, mali mal, aku tidak mempunyai sebarang harta, illa kisai, kecuali hanya kain yang aku pakai, wa fa'si, dan kapak yang ada. Maka Nabi pun bertanya, sepatutnya qatal amad, pembunuhan dengan sengaja, pembunuh yang kena bayar 100 ekor unta. Namun Nabi bertanya kepada lelaki ini, fatara qaumak, apakah pandangan kamu tentang kaum dan keluarga kamu? Yashtarunak, adakah mereka sanggup membantu membayar diat untuk menebus kamu? Maka lelaki ini menjawab, ana ahwanu ala qaumi, aku adalah seorang yang dianggap tidak bernilai. Hawan bermaksud hina, bermaksud tidak bernilai di sisi kaumku. Min zaka, daripada mereka nak membayar 100 ekor unta. Farama ilaihi binis'atih, maka Nabi pun telah melemparkan kepada keluarga si mati akan tali yang mengikat orang tersebut. Maksudnya Nabi serahkan kepada mereka untuk mereka menjatuhkan qisas. Waqala, maka Nabi bersabda, dunaka, ambillah kamu sahibaka, teman kamu. Fantalaka bihi rajul, maka keluarga si mati telah membawa pergi lelaki yang telah membunuh keluarga mereka. Falamma walla, tak kala mereka telah berlalu pergi, Nabi SAW bersabda, in qatalahu, jika dia membunuh pembunuh tersebut, fahuwa misluh, maka dia akan menjadi sama seperti pembunuh tersebut. Apakah maksud menjadi sama? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ke 2, 4, 6, 8, 9. Maksud akan menjadi sama keluarga si mati dan pembunuh adalah fasahihu fi ta'wilih annahu mithluhu fi annahu la fadla wala minna li ahadihima al-akhar. Maksud sama adalah dia telah tuntut hak dia, maka tak ada siapa yang lebih baik ataupun lebih buruk. Tak boleh nak kata pembunuh lebih teruk daripada keluarga si mati. Keluarga si mati tak boleh anggap dirinya lebih bagus daripada orang yang telah diambil qisas. Mereka menjadi sama rata pada kalangan mereka. Faraja'a, maka keluarga si mati tersebut telah kembali kepada Nabi seraya bertanya, wahai Rasulullah, balaghani, telah sampai kepadaku bahawa Tuhan ada berkata, in qatala, kalaulah dia membunuh pembunuh tersebut, maka dia adalah sama sepertinya. Wa akhadtuhu, dalam keadaan aku telah mengambil orang ini bi amrika, dengan perintah kamu.
Maka Nabi SAW pun bersabda, "Ama turidu, apakah kamu tidak mahu ayyabu'a, bahawa dimaafkan dosa kamu dan dosa teman kamu, iaitu saudara kamu yang telah dibunuh?" Maka Nabi tanya kepada dia, "Adakah kamu tak nak dosa kamu diampunkan?" Maka keluarga si mati ini menjawab, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, la'allahu qala bala." Dia berkata, "Bahkan aku mahu, wahai Rasulullah." Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, "Fa inna dhaka kadhaka." Maka sesungguhnya perkara tersebut adalah seperti itu, iaitu dimaafkan dosa kamu, maka lelaki ini pun telah mencampakkan tali yang mengikat pesalah tersebut dan dia membebaskan orang tersebut. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW bersungguh meminta keluarga si mati untuk memaafkan pesalah tersebut, orang yang sepatutnya dijatuhkan hukuman mati. Jelas ke jelas? Lihat baris yang pertama, muka surat 1118. Okey. Kata Imam Nawawi, tawaran yang Nabi buat kepada orang tersebut, kata Imam Nawawi, wa yakunu qad awha ilaihi bidzalika fi hadzal rajul. Tawaran yang Nabi buat, kalaulah kamu maafkan dia, maka dosa-dosa kamu yang terdahulu semuanya diampunkan. Kata para ulama, ini adalah khas untuk lelaki tersebut dengan pasti. Wa yahtamilu anna makna, dan berkemungkinan maksud hadis ini adalah yakunu afwuka anhu sababan li sukuti ismi, bahawa apabila kamu memaafkan pembunuh ini, maka ini akan menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan dosa saudara kamu yang telah dibunuh. Jelas ke jelas? Terus riwayat yang seterusnya baca. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah didatangkan kepada Nabi SAW birajulin, dengan seorang lelaki yang telah membunuh lelaki yang lain. Fa'aqada, maka telah menuntut, fa'aqada, maka telah menuntut kisas waliyal maqtuli minhu, keluarga orang yang kena bunuh daripada pembunuh ini. Fantalaqa bihi wa fi unuqihi, maka telah membawa pembunuh tersebut dalam keadaan pada tengkuknya nis'atun, adanya tali yang diperbuat daripada kulit, yajurruha, dan keluarga si mati menyeret pembunuh ini kepada Nabi SAW. Falamma adbara, maka kisah dipendekkan. Allahumma salli ala, minta maaf, fa'aqada bukan maksud menuntut. Fa'aqada bermaksud Nabi SAW telah membenarkan tuntutan kisah tersebut. Maka mereka pun bawa pergi pembunuh ini. Falamma adbara, apabila mereka telah pergi, maka Nabi SAW pun bersabda, al-qatilu wal maqtulu finnar, pembunuh dan orang yang kena bunuh, kedua-duanya berada dalam neraka. Maka apakah maksud Nabi pembunuh dan orang kena bunuh kedua-duanya dalam neraka? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang keempat daripada bawah, falaisal muradu bihi, maka sabda Nabi SAW bukanlah secara khusus untuk kes yang sedang berjalan ini. Itu bukan maksudnya. Nabi SAW sekadar sebut bahawa kalaulah manusia ini berperang, bergaduh dan sebagainya tanpa sebab yang sebenar, sebenarnya kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Itu tujuan Nabi SAW. Maka sebab itu pada baris bawahnya kata Imam Nawawi, balil muradu, bahkan yang Nabi maksudkan adalah orang lain secara umum. Iaitu Nabi nak menjelaskan bahawa apabila ada dua orang Islam bergaduh dan berperang dengan pedang, pada peperangan, pada pergaduhan yang tak dibenarkan, contohnya berperang kerana asabiyah dan sebagainya, kalaulah kedua-duanya terbunuh, maka kalaulah ada orang yang mati, maka kedua-duanya yang membunuh dan yang kena bunuh, kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka keluarga si mati telah datang kembali dengan membawa pembunuh tadi, lalu berkata kepada baginda apa yang Nabi SAW telah ucapkan. Fakhalla anhu, maka dia pun telah membebaskan orang yang sepatutnya dia lakukan kisah tersebut.
Baca qala Ismail. Maka dalam hadis ini diterangkan kenapa Nabi SAW sebut apa yang baginda sebut. Maka sebenarnya Nabi SAW buat begitu, sa'alahu, sebenarnya Nabi ingin meminta kepada keluarga si mati, ayya'fu anhu, untuk memaafkan si mati pada awalnya. Fa'aba, namun dia enggan. Maka sebab itu Nabi SAW pun tegaskan, bukanlah pembunuh ini sentiasa berada dalam keadaan salah, bukanlah yang kena bunuh sentiasa betul, namun sebenarnya kadangkala ada situasi yang pembunuh dan orang yang kena bunuh, kedua-duanya boleh berada dalam neraka. Iaitu pada pembunuhan yang tidak dibenarkan, pergaduhan yang tak dibenarkan. Jelas ke jelas? Bab yang seterusnya, diyatul janin. Janin bermaksud adalah kandungan yang tidak sempurna. Kalaulah ada kandungan yang tidak sempurna gugur disebabkan perbuatan jenayah seseorang, maka ada diat dia. Dan diat dia adalah bayaran dengan seorang hamba, lelaki ataupun perempuan. Wa wujubud diyati fi qatl khata', dan wajib untuk membayar diat pada pembunuhan yang berlaku tidak sengaja. Tidak sengaja. Wa syibhil amad, ataupun pembunuhan yang berlaku iras-iras dengan sengaja. Apakah maksud syibhul amad? Nanti kita akan belajar dalam fiqh. Maka syibhul amad ini adalah dia seperti khata', dia tak sengaja. Namun senjata alat yang digunakan untuk membunuh tersebut adalah alat yang kebiasaan dia boleh membawa kematian. Kebiasaan dia. Contohnya batu yang besar, contohnya kayu yang besar, maka kebiasaan dia boleh membawa kepada kematian. Tetapi dia mengaku dia bunuh tak sengaja, maka itu dikenali sebagai syibhul amad. Maka dalam Islam, maka dibahagikan kepada tiga. Qatal amad, pembunuhan dengan sengaja, ataupun terjemah biasanya pembunuhan dengan niat, dan yang kedua khata', pembunuhan yang tidak sengaja, peralatan yang diguna pun kebiasaannya tidak mencedera membunuhkan sesiapa, dan yang ketiga adalah syibhi amad, pertengahan di antara keduanya. Maka dalam amad yang kena bayar diat adalah si mati yang kena bayar. Dalam khata' dan syibhi amad yang kena bayar diat adalah aqilatul jani, keluarga kepada si mati. Keluarga si mati yang kena bayar. Sebab dia pun bukan sengaja untuk membunuh. 4389. Baca sanad dia. Maka kisah ini berkenaan tentang dua wanita ini yang kita akan baca. Mereka berdua adalah madu, isteri kepada seorang lelaki. Maka ada dua wanita daripada Huzail Ramad telah melempar dalam kurungan batu salah seorang daripada mereka kepada yang lain. Fatarahat, maka telah gugur janinaha, kandungan wanita yang kena baling batu tersebut. Faqadha fihi Nabi, maka Nabi telah menetapkan hukuman pada kes ini bighurrah, dengan bayaran seorang hamba, sama ada hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Maka itu diat dia. Diat dia bukanlah 100 ekor unta, namun adalah bayaran dengan menyerahkan seorang hamba. 4389, baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, qada Rasulullah, maka Abu Hurairah telah berkata, Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman fi janin imra'atin, pada kes janin seorang wanita yang gugur daripada Banu Lihyan, saqata mayyita, janin tersebut, kandungan tersebut gugur dalam keadaan telah meninggal dunia, birrah, maka hukuman dia adalah dia perlu bayar seorang hamba, lelaki ataupun perempuan. Summa innal mar'atal lati, kemudian wanita yang Nabi telah putuskan bagi haknya hamba tersebut, tuwfiyat, telah meninggal dunia. Maka alaiha di sini bermaksud laha, pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam Nawawi, fayakunul murad biqaulihi allati qada alaiha ay allati qada laha. Maka wanita yang kena cedera tersebut, yang Nabi telah bagi kepadanya diyah
iaitu seorang hamba, maka dia telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW telah memutuskan bahawa mirasnya, harta tersebut akan diberikan kepada anak lelaki dan suami dia, wa annal aqla, dan adapun diat yang perlu dibayar adalah dikongsi pada ahli keluarga orang yang telah menyebabkan kematian janin dan kandungan tersebut. Jelas ke jelas? 4390 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, iqtatalat, telah bergaduh dua orang wanita min Huzailin, daripada Banu Huzail. Faramat ihdahumal ukhra bihajarin, maka telah melempar salah seorang daripada mereka kepada yang lain dengan batu. Penting untuk bila kita sebut batu, maka kena faham batu yang kecil. Sebab kalau tak, dia tak akan jadi syibih amat. Sebab kalau batu besar, maka dia boleh jatuh kepada qatal amat, pembunuhan dengan niat. Maka sebab itu pada baris Maka sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, hadza mahmul ala hajarin saghir, ianya adalah merujuk kepada batu yang kecil. Namun batu tersebut telah menyebabkan faqatalatha, telah menyebabkan wanita tersebut yang kena baling batu meninggal dunia, wa ma fi batniha, dan kandungan yang berada dalam perutnya. Faqtasamu, maka mereka telah membuat aduan kepada Nabi SAW. Faqadha, maka baginda telah menetapkan keputusan, annadiyata janiniha, maka sesungguhnya diat apa kandungan yang masih berada dalam perut adalah seorang hamba, abdatun aw walidatun, lelaki ataupun perempuan. Wa qada, dan Nabi telah memutuskan bidiyatil mar'ah, bahawa perlu membantu wanita tersebut membayar diat ala aqilatiha, ke atas ahli keluarganya. Wa warathaha, dan telah mewarisi diat 100 ekor unta. Ya, wanita tersebut adalah anak-anak lelaki dan juga sesiapa yang bersama yang masih hidup daripada kalangan ahli keluarganya. Jelas ke jelas? Faqala, berterus. Maka telah berkata Hamal bin Nabirah. Hamal bin Nabirah ini ada detail nama penuhnya pada baris yang kedua. Maka Hamal bin Nabirah yang merupakan keluarga kepada ahli keluarga wanita yang telah membunuh tersebut. Sebab yang kena bayar ni mereka. Maka Hamal bin Nabirah telah berkata, kaifa aghram, bagaimana aku perlu untuk membayar diat apa satu manusia la syariba, yang masih tidak boleh minum maupun makan, wala nataqa wala stahalla, yang masih tidak boleh berkata-kata ataupun mengeluarkan suara. Famithlu dzalika yutal, maka sepatutnya orang yang seperti ini apabila meninggal dunia, maka dimaafkan tuntutan ataupun dibatalkan tuntutan tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda, innama hadza, sesungguhnya orang ini adalah saudara-saudara kepada penyair dan juga tukang cerita, min ajli, disebabkan betapa indahnya susunan katanya daripada apa yang dia telah tuturkan. Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak bersetuju dengan apa yang dia katakan. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang kedua 46, kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi SAW innama zamba, Nabi SAW mencela kata-kata mereka, kata-kata orang ini adalah antara sebabnya kerana dia menentang hukum syariat dan dia meminta untuk dibatalkan hukum syariat tersebut. Maka Nabi pun cela kata-katanya sebagai seorang yang pandai menyusun kata-kata, namun ianya adalah tidak bernilai umpama kahin, tukang cerita dan penyair. Jelas ke jelas? 4391 yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabi ilai qala wadatsana Abdul bin Humaid qala qurana Abdul Razzaq qala qurana Ma'mar an Az-Zuri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iqtatalat imra'atan wa saqal hadits bi qissati wa lam yadhkur warathaha waladaha wa man ma'ahum wa qala faqala qa'il kaifa na'kil wa lam yusammi Hamal bin Malik. Maka dalam riwayat yang berikut ini tak disebutkan nama Hamal bin Malik, namun dia pertikaikan kenapa kami perlu bagi diat kepada seorang kandungan yang tidak boleh berkata-kata, mahu makan ataupun mengeluarkan suara lagi. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya lebih kurang sama. 4,000 dah apa dah jam? 8.45. Kita berhenti dulu.
Dah berapa muka surat dah? 6. Kita sambung balik pada jam Allahumma salli ala Muhammad. Pada jam 9.25 insya-Allah. 9.25. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.